Halo, salam sejahtera semua pelajar-pelajar cikgu. Hari ini kita akan belajar bab 2 perlembagaan persekutuan ya. Jadi selepas cikgu terangkan, tengok balik buku teks dan buat modul, okey? Okey, latar belakang dalam tajuk ni ada 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dia punya subtajuk ya, unit-unit kecilnya. Jadi dalam tajuk ini, pertama sekali kita akan mengkaji kalau soalan tanya, apakah latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan? Jadi kalau latar belakangnya dia bermula dengan pengenalan apa maksud perlembagaan. Perlembagaan maksudnya ialah undang-undang tertinggi yang menjadi teras pemerintahan negara. Okay, kalau itu ditanya soalan begitu ada dua markah boleh dapat jawapan ya. Satu, undang-undang tertinggi. Tertinggi itu satu markah, menjadi teras pemerintahan negara. Teras itu dua markah. Okey. Seterusnya, undang-undang ini sebelum lagi kehadiran British, maksudnya sistem beraja dulu, memang raja-raja Sultan Melaka semua memang ada undang-undang. Kan? Okey, kemudian pada zaman British, undang-undang ini diterima sebagai pemimpin berdaulat. Maksudnya raja tu diterima sebagai pemimpin yang berdaulat. Kerajaan British mengiktiraf. Tapi kalau undang-undang British memakai undang-undang mereka sendiri. Okey, setelah merdeka, perlembagaan ini menjadi unsur yang sangat penting. Kerana perlembagaan ialah undang-undang. Undang-undang ialah perlembagaan. Jadi undang-undang mesti ada dalam sebuah negara yang merdeka. Kalau tidak ada, bermakna huru-hara lah negara tu. Macam mana rakyatnya mahu diadili dan sebagainya ya. Kalau berlaku jenayah sebagainya. Okey, seterusnya perlembagaan ni macam tadi kita cakap, asasnya ialah daripada Kesultanan Melayu Melaka. Dia menjadi panduan kepada raja dan pembesar yang memerintah di Melaka. Kemudian prinsip undang-undang seterusnya berlaku semasa British di mana memakai undang-undang British yang disesuaikan dengan nilai tempatan. Maksudnya apa adat-adat yang berkaitanlah dengan tempatan. Kalau undang British dia agama Kristian kan, tapi di tanah Melayu ialah agama Islam. Jadi disesuaikanlah okey dengan nilai tempatan. Okey, kemudian lahirlah perlembagaan persekutuan ya yang kita pakai sampai ke hari ini. Di sinilah asasnya berlaku. Baiklah, Undang-Undang Negeri Melaka Undang-Undang Negeri Melayu, raja ni sebab dalam undang-undang tu raja tu sebagai pemerintah. Manakala rakyat itu adalah rakyat yang taat setia kepada raja. Kita sudah belajar wilayah pengaruh kan? Jadi semua rakyat di wilayah pengaruh adalah yang setia kepada raja. Jadi raja yang menentukan undang-undang apa yang dipakai dan juga dalam sistem pemerintahannya. Jadi macam tadi cikgu cakap asas di Melaka undang-undangnya adalah undang-undang Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Jadi rakyatnya taat setia mengikut Hukum Kanun Melaka. Contohnya kalau dulu tidak boleh memakai baju kuning. Jadi rakyatnya taat setia sebab raja sudah tetapkan tidak boleh pakai kuning, tidak boleh pakai emas, sebagainya ya. Begitu juga dengan di laut. Siapa yang berkuasa? Nahkoda, Syah Bandar menjaga pelabuhan, mengut cukai. Yang macam kita belajar dalam bab 1. Okey? Seterusnya, Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor, Undang-Undang 99 Perak ni mengambil contoh daripada Hukum Kanun Melaka. Okey. Kalau Pahang, Johor dan Perak ni dia ada kaitan dengan Sultan Melaka. Jadi logiklah kalau mereka mengambil daripada undang-undang Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka.
ya, macam tu. Okey, di Sabah dan Sarawak juga memakai undang-undang Inggeris. Okey, sebelum itu memakai undang-undang tempatannya sendiri, doranglah ketua-ketuanya sendiri ada undang-undang. Tapi bila undang-undang Inggeris ni di Sabah Sarawak pun dipakai. Kalau di Semenanjung dia bermula dengan negeri-negeri selat, iaitu Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Yang paling awal ialah Pulau Pinang lah. British bertapak di Pulau Pinang. Kemudian 1807 mereka menggunakan undang-undang British sendiri. Pada tahun 1826 ditubuhkan negeri-negeri selat, 3 buah negeri tadi. Jadi ketiga-tiganya memakai undang-undang yang dipakai di England. Okey. Seterusnya di Sarawak, undang-undangnya dikenali sebagai Application of Law Ordinance 1949. Okey, ini pun juga undang-undang yang biasa dipakai di England. Terusnya begitu juga di Sabah dikenali sebagai Application of Laws Undang-Undang Ordinance 1951. Okey. Ya, jadi ini latar belakang perlembagaan kita. Seterusnya kelas, undang-undang yang dipakai di negeri Selat tu macam cikgu cakap tadi, pertama sekali 1807 Charter of Justice 1807 di Pulau Pinang. Kemudian mereka menyatukan mahkamah di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Mereka memakai Charter of Justice 2 1826. Manakala pada 1855 wujudlah satu mahkamah lagi Singapura dan Melaka sebab dua tu dekat dan Pulau Pinang jauh, ada lagi satu mahkamah untuk membicarakan, menggubal undang-undang sebagainya. Jadi apakah tujuan undang-undang pada masa itu? Melindungi penduduk asal, orang Melayu, orang sebagainya daripada penindasan dan ketidakadilan. Sebab tahulah orang dulu tidak berapa pandai, senang ditipu-tipu sebagainya. Jadi kalau dibawa mahkamah kesian, masuk penjara sajalah. Jadi at least orang adalah dibela, ya. Okey, ini adalah undang-undang yang dipakai di negeri Sarawak kelas ya. Undang-undang ini itu pada Ogos 1956 Perlembagaan Sarawak memberi kuasa kepada Majlis Negeri, Konsel Negeri, Konsel State Council untuk membuat undang-undang ya. Ini yang sudah dekat merdeka lah ini kan. Di Semenanjung, di Sabah Sarawak belum lagi merdeka. Kemudian dia ada 45 orang ahli dipengerusikan oleh Gubernur, diketuai oleh Setiausaha Kewangan dan Peguam Negara. Okay, jadi Perlembagaan Sarawak ni memberi kuasa pentadbiran kepada Majlis Negeri yang tertinggi dan Konsul Negeri. Jadi mereka ada kuasa lah untuk meletakkan undang-undang macam ini, macam itu kepada orang Sarawak. Okey, di Sabah pula ya, pada tahun 1950 Majlis Undangan dan Majlis Kerja ditubuhkan. Dan ini memberi kuasa kepada gubernur masa itu, dipanggil gubernur, untuk mengeluarkan arahan ataupun undang-undang bertulis kepada semua orang yang tinggal di Sabah. Okey, jadi dia memberi kuasa untuk menggubal undang-undang. Jadi undang-undang yang dipakai masa itu arahan daripada Gubernur Sabah. Baiklah, seterusnya institusi beraja diteruskan ya. Sebelum merdeka ada institusi beraja. Setelah merdeka disesuaikan dengan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Maksudnya raja semasa kita merdeka tahun 57 tu, raja kita tetaplah ada kuasa. Tapi dinamakan bukan lagi raja mutlak, raja berkuasa penuh, tetapi raja berperlembagaan. Bermaksud raja itu dia kuasanya terhad, dia yang berkuasa adalah Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Okey, dan juga dia tidak boleh mengeluarkan atau menggubal undang-undang sudah.
kita ada sudah badan lain yang menggubal undang-undang ini. Bukan lagi raja. Tapi raja masih yang di Pertuan Agung, ketua negara, dan raja-raja di negeri adalah ketua kerajaan di negeri tersebut. Okey, dan demokrasi berparlimen bermaksud rakyat yang berkuasa menjadi pemerintah. Kalau dulu raja yang berkuasa memerintahkan, tapi kali ini rakyat melalui pilihan raya. Melalui pilihan raya, rakyat memilih siapa wakilnya yang memerintah atau menjadi kerajaan. Jadi Perdana Menteri, jadi menteri-menteri. Jadi mereka nilai yang akan dalam perlembagaan akan mentadbir kerajaan kita. Ya. Dan itu berlaku pada tahun 1957 ya, bila sudah merdeka. Dan perlembagaan itu menjadi asas kepada sistem raja dan perlembagaan demokrasi berparlimen pada hari ini. Jadi kalau soalan tanya apa tu raja berperlembagaan, mesti tahu apa dia. Apa tu demokrasi berparlimen pun kamu perlu tahu. Jangan nanti keliru. Soalan ni memang selalu akan keluar. Baiklah, tadi kita belajar 2.1 ialah latar belakang kan. Jadi kamu tahu sudah latar belakang macam mana perlembagaan itu. Okey, perlembagaan ialah undang-undang, di Tanah Melayu macam mana, di Sabah macam mana, di Sarawak macam mana. Okey, sekarang kita lihat sejarah penggubalan perlembagaan. Macam mana perlembagaan ini berlaku. Jadi tadi kita sudah tahu pada tahun 1877 Majlis Negeri Perak adalah yang paling awal lah kira di Perak ni menggubal undang-undang untuk Negeri Perak. Okey, jadi dia peranannya sama macam negeri Melayu lain. Terusnya pada tahun 46 ditubuhkan Melayan Union di Semenanjung. Jadi di sini mereka menggabungkan negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, apakah negeri Melayu bersekutu? Tadi negeri Selat kita belajar 3 kan. Melaka, Pulau Pinang, Singapura. Sekarang negeri Melayu bersekutu ada 4, iaitu Selangor, Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan ya. Jadi sudah berapa? 3 tambah lagi 4, 7. Manakala di negeri Melayu tidak bersekutu adalah yang lainnya. Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Johor. Ya. Okey, itu dia. Kemudian ini ialah negeri yang macam mana dia bentuk perlembagaan ya, undang-undang. Jadi tahun 46 ada undang-undang baru untuk semua. Jadi ini sebelum ni NNMB, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, satu undang-undang. NNMTB tidak bersekutu, satu undang-undang. Tapi pada tahun 46 dikasih jadi satu semua ni, jadi dipanggil Melayan Union, satu undang-undang dipakai. Malangnya dia hanya 2 tahun sahaja sebab orang Melayu tidak boleh menerima Melayan Union. Jadi tahun 48, 2 tahun kan, ditubuhkan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, terdiri daripada semua negeri Melayu, Melaka, Pulau Pinang yang tadi berasing-asing tu semua jadi satu dipanggil persekutuan. Persekutu ni bersatu. Okey, kemudian di sana terkandunglah pasal pentadbiran, kuasa raja, perundangan, kewarganegaraan ya. Jadi dia sudah lebih moden. Okey. Pada tahun 57 negara mau merdeka, maka bersiap-siaplah membentuk perlembagaan undang-undang negara yang mau merdeka. Jadi Suruhanjaya Red ni adalah sebuah Suruhanjaya, orang yang bekerja ya daripada luar negara macam mana mau membentuk Suruhanjaya di negara kita. Okey, dan seterusnya disesuaikan kita undang-undang kita ni oleh kerana penjajah kita orang Inggeris dari Britain, maka kita ambil undang-undang juga dari Britain. Inilah dia asas perlembagaan sehingga hari ini. Jadi undang-undang yang ada tu tidak lari ke mana-mana, dia daripada dulu 57 sampailah sekarang. Ya. Baiklah, ada 5 terma. Apa terma?
ada 5 perkara yang menjadi rujukan dalam Perjanjian Persekutuan 1948. Apakah dia? Itu satu ialah kerajaan persekutuan yang kukuh. Maksudnya ada semua bergabung. Kalau satu saja negeri, contohnya Selangor, dia tidak kukuh. Tapi ini ada 11 buah negeri di Semenanjung menjadi satu. Ya, jadi bersatu bertambah kukuh. Kemudian di dalam itu juga dijamin kedudukan Raja-Raja Melayu. Walaupun Raja-Raja Melayu ni tidak punya kuasa mutlak, tapi mereka masih lagi ada kedudukan. Masih lagi jadi ketua ya di negeri masing-masing. Okey, seterusnya menjamin keistimewaan orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Bermaksud bila kita tahun 1948 orang Cina dan India dia tidak mau balik ke negara mereka, jadi mereka ni meminta supaya dia menjadi rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Jadi kita kena ada beza antara mereka, orang Melayu yang asal mestilah ada keistimewaannya. Jadi itu termasuk dalam Persekutuan Tanah Melayu, undang-undang yang menjadi undang-undang dalam perlembagaan. Terusnya, masa itu juga diagihkan. Parlimen ada dua, parlimen ini adalah basic ya, asasnya. Ada dua, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Walaupun masih dijajah oleh kerajaan British, tapi mulalah sudah ada pembahagian. Dan di sini akhirnya macam cikgu cakap tadi, Cina, Melayu, India disamaratakan mempunyai kewarganegaraan yang sama. Tapi tidak bolehlah senang-senang mereka menjadi warga negara. Ya, adalah syarat-syarat yang tertentu. Dan lagi satu, walaupun sama warga negara Tanah Melayu masa itu, tetapi tetap ada istimewanya orang Melayu. Okey, jadi ini adalah gambar Federation of Malaya Constitutional Commission. Maksudnya ini adalah rupa bentuklah pada tahun 48 perlembagaan masa itu ya. Seterusnya mari kita lihat yang ke-2.3 iaitu apakah ciri utama perlembagaan persekutuan. Jadi kalau ciri utama ni apa yang mesti ada di dalam ciri perlembagaan itu yang kita pakai sampai hari ini ya, undang-undang ni. Jadi ada dua dipanggil ciri tradisional dan satu lagi ciri moden. Digabungkan. Jadi ciri tradisional ada 4, ciri moden ada 3. Jadi tolong ingat ya. Senang saja. Satu, kalau ciri tradisional kesultanan. Pemerintah beraja masih ada, masih diteruskan. Okey, kemudian agama Islam dari dulu Sultan Melaka sebagai agama rasmi diteruskan. Dan seterusnya bahasa Melayu, walaupun Melaka menjadi sebuah dulu pelabuhan terkenal di dunia, ada 84 bahasa dituturkan, tetapi bahasa Melayu dianggap sebagai lingua franca, bahasa pertuturan, macam kita sekarang lah. Jadi bahasa Melayu diteruskan. Dan yang terakhir, ciri tradisionalnya, kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera. Ya, mereka ini dipelihara, dianggap sebagai ada keistimewaan berbanding dengan warga negara yang lain. Okey, itu ciri tradisional ada 4. Terusnya ciri perlembagaan yang moden ada 3. Kalau dulu setiap negeri satu-satu kan cikgu bilang, tapi kali ini dia telah bersekutu dipanggil kerajaan persekutuan. Terusnya, apakah corak pemerintahannya dipanggil sistem demokrasi berparlimen. Raja-raja ada tetapi tidak lagi berkuasa mutlak, yang berkuasa adalah rakyat. Rakyat dipilih melalui proses pilihan raya. Kita undi siapa rakyat kita yang jadi calon, dialah wakil rakyat kita di parlimen yang akan berbincang menggubal undang-undang kita. Yang kita pakai pula, rakyat pakai, raja pakai, semua pakai. Okay. Dan yang ketiga, ciri moden yang ketiga ialah kewarganegaraan.
Macam cikgu cakap tadi, kalau dulu di tanah Melayu dianggap semua orang Melayu tu rakyat raja. Tapi kali ini ada sudah bangsa-bangsa lain yang kita terima jadi penduduk di negara kita. Jadi kita kena bagi mereka kewarganegaraan supaya mereka setia mewakili negara kita yang juga sampai hari ini dipanggil warga negara Malaysia. Okey, jadi sebagai rakyat kita mestilah mematuhi undang-undang. Kalau tidak patuhi itulah tidak jadi aman, ya, bergaduh, bawa pergi balai, bermusuhan, fitnah memitnah, politik tuduh sana tuduh sini, rakyat menyebar fitnah daripada media sosial, mencuri, jenayah macam-macam, ya, tidak mematuhi undang-undang. Akhirnya negara tidak ada kesejahteraan, rakyat pun menderita. Jadi itulah rakyat perlu patuh supaya negara aman, dan makmur, sejahtera. Okey, seterusnya ciri tradisional diperincikan lagi, ya. Jadi ciri tradisional macam cikgu cakap tadi ada 4. Okey, sebelum merdeka pakai raja, raja berkuasa. Tapi setelah merdeka tidak lagi raja tu berkuasa di negeri masing-masing. Tapi dia dipecah kepada 2, ya. Satu yang di Pertuan Agong, pemerintah yang tertinggi. Dia ada kuasanya tertentu. Contohnya kuasa mengampunkan, kuasa menangguh hukuman, kuasa melantik jawatan utama negara, Perdana Menteri, Hakim negara. Okay, itu ialah satu. Agung ni dipilih daripada 9 buah negeri yang ada raja, bergilir-gilir, ya. Manakala raja pula di negeri-negeri ada 9 buah negeri itu, dia sebagai ketua negeri. Dia adalah kuasa yang eksekutif, kuasa yang tinggi dan menjadi penasihat dalam kuasa-kuasa tertentu, ya. Jadi raja ni tonggak kehormatan dan keadilan. Maksudnya dia tonggak tu ialah yang macam kalau tiang lah berdiri. Kalau tidak ada raja maka tidak adalah orang memberi hormat sebagainya kepada orang Melayu, agama Islam, contohnya macam itu. Ya, jadi dia memegang masa itu. Jadi dia juga boleh memberikan anugerah, penghormatan, bintang kehormat kepada rakyat yang berjasa kepada negerinya. Okey, seterusnya ciri tradisional ialah tadi agama Islam. Jadi seperti kita tahu masa dulu lagi agama Islam agama yang dianuti di tanah Melayu. Jadi semasa British dia ditetap ada agama Islam ni, dia tidak mengganggu, dan selepas merdeka agama Islam menjadi agama rasmi dan kuasa tu di bawah kuasa raja. Okey, yang tidak ada raja macam Sabah, Sarawak, Melaka, Pulau Pinang, dia diletak di bawah yang di Pertuan Agong, ya. Seterusnya bahasa Melayu macam cikgu cakap tadi, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dari dulu lagi dianggap sebagai lingua franca, bahasa perhubungan, ya. Jadi pada masa itu juga jadi bahasa ilmu untuk menulis pesuratan, kitab-kitab. Selain bahasa Arab digunakan bahasa Melayu untuk mengajar di istana sebagainya. Dan selepas merdeka dia menjadi bahasa yang dimartabatkan lagi, bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Jadi bermaksud dalam acara-acara rasmi kenalah memakai bahasa Melayu. Okey, dalam mahkamah pun walaupun yang belajar tu kadang-kadang tidak berapa pandai bahasa Melayu, tapi mereka kena bercakap dalam bahasa Melayu. Okey. Baiklah, seterusnya berkaitan dengan ciri tradisional kedudukan orang Melayu Bumiputera tadi, kita cakap sebelum merdeka mereka di bawah kuasa raja dan ketua peribumi masing-masing, ya. Tapi selepas merdeka kedudukan orang Melayu Bumiputera di Sabah, Sarawak sebagainya dia di bawah kuasa yang di Pertuan Agong. Okey, jadi
kepentingan orang kaum lain tetap dipelihara. Tapi macam cikgu cakap tadi, mereka adalah penduduk asal, jadi mereka mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Ya. Baiklah, seterusnya, ciri moden. Tadi tradisional ada 4, ingat ya, 4. Raja, bahasa, agama. Okey, jadi ingat ada 4. Okey, sekarang ciri moden ada 3. Satu ialah kerajaan persekutuan. Okey, kerajaan persekutuan telah dibentuk di mana semua negeri bersatu dipanggil bersekutu. Jadi wujudlah kerajaan bermaksud yang memerintah. Jadi semua kena pakai satu undang-undang, ya, perlembagaan yang sama. Tidak boleh lagi negeri ini lain, negeri itu lain, ya. Jadi perlembagaan gunakan satu undang-undang dipakai semua. Tapi bagi kerajaan yang contohlah macam ini ada 3 bulatan ni. Bermaksud yang di sini kerajaan persekutuan menetapkan satu undang-undang khas. Okey, di sini kerajaan persekutuan dan negeri ada kuasa tertentu. Bermaksud kerajaan-kerajaan yang negeri-negeri masing-masing dengan persekutuan ada bidang kuasanya. Okey, ada bidang kuasanya tertentu. Begitu juga dengan Sabah dan Sarawak. Mereka mempunyai kuasa autonomi ataupun dipanggil kuasa penuh kepada hal-hal tertentu. Contohnya kuasa immigration. Untuk masuk Sarawak, dia tidak terikut dengan kuasa persekutuan dan negeri lain. Dia ada khas sendiri. Sabah Sarawak boleh tetapkan khas sendiri kuasa mereka menentukan. Ada banyak ya, mereka minta ada 20 perkara masa ikut Malaysia pada masa itu. Okey, ciri modennya adalah sistem demokrasi berparlimen. Okey, satu ialah dia bermula tahun 55, belum merdeka. Mereka telah memilih, belajar ya, berlatih macam mana kalau kita merdeka sudah. Jadi mereka pilih wakil, dipanggil wakil rakyat. Dan seterusnya setelah merdeka diamalkanlah sistem demokrasi berparlimen. Rakyat yang dipilih, bukan raja sudah yang dipilih. Sebab rakyat yang akan mentadbir, dia yang akan menggubal undang-undang. Okey, jadi ada 2 jenis pilihan raya yang dibuat. Satu pilihan raya persekutuan, memilih wakil kerajaan persekutuan. Satu lagi ialah pilihan raya negeri, memilih wakil kerajaan negeri. Contohnya Sabah mau cari siapa? Perdana menterinya, ketua menteri. Jadi kita buat pilihan raya, kita undi. Siapa yang banyak pilihan raya tu menang, dia punya parti, maka dialah jadi pemerintah. Begitu juga wakil parlimen. Ya, kita pilih satu saja wakil parlimen ni. Kalau wakil negeri di Lahada tu ada 3. Jadi kita pilih. Mereka lah yang tempat rakyat tu merujuk. Kalau ada apa-apa, sampaikan kepada kerajaan di negeri Sabah. Okey. Baiklah, seterusnya ciri moden yang ketiga adalah kewarganegaraan. Okey, jadi sebelum itu masa tradisional dulu tiadalah lagi terfikir ni warga negara apa ni? Ini warga dulu macam-macam rakyat mau tinggal di tanah Melayu tinggal saja. Yang penting taat setia kepada sultan. Tapi mulai tahun 1948 diperkenalkan tentang kewarganegaraan. Bermaksud ada orang lain selain orang Melayu yang mahu tinggal di negara kita, mereka kenalah taat setia kepada tanah Melayu masa itu tahun 48, iaitu orang Cina India. Mereka tu adalah pendatang daripada negara mereka, dibawa, ada yang datang sendiri dan mereka tidak mau balik. Jadi kita mestilah bagi mereka warga negara supaya mereka taat setia kepada tanah Melayu masa itu. Jadi itu adalah ciri moden dalam perlembagaan. Okey, seterusnya sebelum itu kalau rakyat tu dipanggil rakyat raja, rakyat British, tapi tidak lagi ya. Dan ini berterusan pada tahun 1957 pembentukan Malaysia. Jadi warga negara ni adalah sama haknya semua, statusnya sama dengan warga negara orang Melayu.
Cuma orang Melayu macam cikgu cakap tadi, dia penduduk asal, penduduk Bumi Putra di Sabah, Kadazan, Dusun, Idahan. Jadi mereka ni adalah istimewa. Ya. Terusnya ialah itulah yang kita pakai sehingga hari ini. Okey. Seterusnya ialah yang terakhir 2.4. Pindaan Perlembagaan Persekutuan tahun 63 dan 65. Okay, dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 ada disebut tentang asas perlembagaan kita ni macam mana dia. Okay, pertama sekali kelas, kamu kena tahu apa maksud pindaan. Dia bukan pindah, P-I-N-D-A-H, bukan ya. Itu pindah, berubah dari satu tempat ke satu tempat. Pindah rumah, pindah negeri. Tapi ini pindaan ni bermaksud berubah juga, dipindah juga, berubah, tetapi pindaan undang-undang. Ditukar undang-undang tu. Jadi ada 2 kali undang-undang negara ni telah ditukar besar-besaran. Semua ditukar. Iaitu pada tahun 1963 satu kali, kerana pada tahun 63 tu penubuhan Malaysia. Tahun 57 yang merdeka itu ialah Persekutuan Tanah Melayu sahaja. Jadi tahun 63 gagasan Malaysia telah menggabungkan Sabah, Sarawak, Singapura. Jadi terpaksalah ubah semua perlembagaan tersebut. Okey, kemudian kedua kalinya ialah perlembagaan diubah lagi satu kali, pindaan tahun 65, di mana Singapura tidak lagi menjadi sebahagian dari Malaysia. Tengku Abdul Rahman telah menyingkirkan sebagai Perdana Menteri, dia menyingkirkan Singapura pada tahun 65. Adalah sebab-sebabnya. Okay, tapi dia tidak masuk di dalam bab ini. Jadi nanti baru kita kaji ya. Kenapa Singapura disingkirkan. Jadi berubah lagi kita punya perlembagaan di mana semua hal-hal berkaitan dengan Singapura telah dimansuhkan. Singapura dianggap bukan lagi sebahagian dari Malaysia. Termasuklah hal mahkamah, ya, termasuklah masa dulu bila Malaysia tu termasuklah ada mahkamah sendiri. Sabah Sarawak ni dipanggil Mahkamah Tinggi Borneo. Okay. Kita tidak ada raja di Sabah Sarawak. Jadi jawatan yang paling tinggi ialah yang di Pertua Negeri. Okey. Baiklah, seterusnya pindaan perlembagaan 63, kita lihat lebih mendalam lagi. Dia melibatkan mahkamah ya, mahkamah. Okey, kalau kamu nampak segitiga ni, apabila Singapura masuk, dia ada mahkamahnya sendiri, dipanggil mahkamah khas. Apabila Singapura masuk, dia membicarakan kes-kes di Singapura. Tapi di Semenanjung, Sabah, Sarawak, dia mengikut piramid yang besar ini. Iaitu mahkamah ada 2, sampai sekarang pun macam ini ya. Mahkamah rendah dan juga mahkamah atasan. Mahkamah rendah ni, contoh kalau macam di Lahadatuk dekat Runabout sana, kamu nampak mahkamah magistrate. Jadi ini adalah mahkamah rendah, membicarakan kes-kes yang kecil. Adalah cara menentukan kes kecil, kes besar tu. Dan masih lagi mahkamah rendah, mahkamah untuk kanak-kanak. Dipanggil kes juvana. Terusnya kalau dia kes yang besar, melibatkan hal-hal yang lebih besar, okey, jenayah yang besar, dia punya bayaran denda kompaunnya pun besar, dipanggil mahkamah session, iaitu mahkamah di Tawau. Kemudian kita bila ada Sabah dan Sarawak ikut, dia ada mahkamah, 3 mahkamah, iaitu Mahkamah Tinggi Melaya dan Mahkamah Tinggi Sabah, Mahkamah Tinggi Sarawak dipanggil Mahkamah Tinggi Borneo. Okey. Seterusnya, jika ada tak puas hati di mahkamah-mahkamah ini, bolehlah merayu. Mereka boleh merayu di mana? Mahkamah Rayuan. Okay. Dan mahkamah yang tertinggi di Malaysia adalah Mahkamah Persekutuan. Okay. Kalau sudah diputuskan sini, ya adalah kalau bilang masuk penjara, di situlah saja, tiada lagi. Tapi biasanya kalau sudah berada di mahkamah tinggi ni, jarang sudah ditengok juga merayu tu. Bukannya asal saja tidak puas hati, boleh saja merayu ya. Tidak, dia adalah syarat-syarat tertentu. Okey.
Kalau di sini adalah perincian, pindaan dibuat pada tahun 1963, macam cikgu cakap tadi, wujud Mahkamah Tinggi Borneo untuk mengurus soal kehakiman Sabah dan Sarawak. Jadi tidak payahlah kalau ada orang salah bawa lagi pergi ke Semenanjung, Mahkamah Tinggi Malaya kan, tak perlu. Jadi dia ada di Sabah daripada Magistrate, kalau kanak-kanak kes juvana di Sabah, seterusnya Mahkamah Session dan Mahkamah Tinggi Borneo. Sampai situ saja. Kalau tak puas hati barulah rayuannya tu di Semenanjung ya, di Kuala Lumpur. Okey, jadi ini menguruskan hal-hal kehakiman di Sabah dan Sarawak. Okey, seterusnya pindaan dibuat pada tahun 1963 kerana Sabah dan Sarawak ni dia baru masuk dalam Malaysia. Jadi siapa dia punya ketua di Sabah, siapa dia punya ketua di Sarawak? Kita tiada raja. Jadi masa itu dibuat pindaan di dalam perlembagaan itu, ketua di Sabah dan di Sarawak dipanggil Yang di-Pertuan Negeri. Okay, dalam gambar ni di Sarawak ialah Tun Petinggi Haji Abdul Taib Mahmud. Ini yang sekarang ya. Dan juga di Sabah Tun Datuk Seri Panglima Haji Johar. Okey, jadi mereka ini adalah ibarat macam raja. Kalau di negeri Perak, di negeri yang ada raja di Semenanjung, mereka ini adalah tinggal di istana dan menjadi ketua ketua kerajaan kita lah di Sabah. Ya, jadi dialah mengetuai Sabah dan Sarawak. Ya, siapa yang lantik mereka? Mereka dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, jadi walaupun begitu, mereka tidak boleh macam raja-raja juga, tidak boleh menggubal ada undang-undang sendiri. Mereka kenalah mengikut nasihat Mahkamah Tinggi Sabah, Majlis Tertinggi di Sabah dan Sarawak. Apa dia Majlis Tertinggi? Ketua Menteri, ya, timbalan-timbalan menteri di Sabah. Siapa ketua menterinya? Kalau sekarang ialah Datuk Haji G. Alright? Jadi itulah dia. Okey, last sekali. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Jadi 2.4, macam tadi kita kata pindaan perlembagaan yang kedua besar-besaran setelah pemisahan Singapura dari Malaysia. Jadi semua perkara berkaitan Singapura dimasukkan di dalam perlembagaan. Usul ini dibawa oleh Tunku Abdul Rahman, masa itu Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Jadi contohnya apa? Contohnya immigration. Walaupun hanya beberapa minit sahaja dari Semenanjung, dari Johor pergi ke Singapura sebab dekat sangat kan. Tetapi dia tetap dianggap sudah keluar negeri. Jadi kita mesti ada pasport, cek di immigration, begitu ya. Terusnya keuangan, dia tidak dapat lagi bantuan dari kerajaan pusat. Dia kena sendirilah sudah. Bukan lagi urusan di Malaysia. Jadi dia sudah dianggap sebagai luar negara ya. Dari sudut pertahanan dia juga kena ada pertahanan sendirilah. Dia tidak dapat apa-apa lagi peruntukan tentera ke polis ke apa, dia urus dirinya sendiri sudah ya Singapura tu. Okey, faham? Jadi itulah dia tadi yang 2.4 ni tentang pindaan. Apa maksud pindaan? Bermaksud perubahan secara besar-besaran yang berlaku. Okey. Adakah itu saja pindaan dari dulu sampai sekarang? Tidak ya. Pindaan berlaku sampai sekarang pun ada, tetapi tidaklah besar-besaran macam yang dua ni. Pindaannya yang kecil-kecil saja dalam perlembagaan. Contohnya bagaimana? Kalau dulu masa kita merdeka tiadalah cyber ni kan, jenayah cyber ni. Tapi sekarang berleluasa. Jadi kalau tidak ada undang-undang dalam perlembagaan, tidak ada dinyatakan, jadi orang yang melakukan jenayah cyber ni tidak boleh didakwa dalam mahkamah, tidak boleh masuk penjara, tidak boleh dihukum. Jadi kita mesti menambah, ini dipanggil menambah, kita tambah di dalam perlembagaan. Jadi dari dulu sampai sekarang ada banyak lagi pindaan, diubah, jenayah-jenayah macam mana. Begitu juga dengan macam-macam lah yang berlaku ni kan, banyak yang moden-moden. Jadi kadang susah mau didakwa, tiada peruntukan undang-undang. Jadi undang-undang itu kenalah relevant. Apa maksud relevant? Bersesuaian dengan keadaan sekarang.
Ya, dari dulu 57 sampai 2021 mestilah banyak perubahan. Jadi begitu juga dengan perlembagaan. Tapi dia tidak bolehlah senang-senang, siapa yang boleh ubah, itu semua dalam bab lain ya. Tapi dia tidaklah semudah yang kita sangka. Banyak cara-caranya lagi. Okey, jadi apakah kesimpulan hari ini? Kesimpulan yang kita belajar pada hari ini ada 6 ya. Satu ialah perlembagaan adalah undang-undang tertinggi dalam sebuah negara. Dalam prinsip rukun negara ada 5 kan. Jadi perlembagaan itu letaknya di mana? Keluhuran perlembagaan. Jadi bermaksud orang Malaysia mesti mengikuti 5 prinsip rukun negara ni. Kalau mau jadi orang Malaysia mesti tahu 5-5 tu. Dan perlembagaan tu ialah undang-undang ya. Okey, kalau tidak ada undang-undang maka akan rosaklah negara itu ya, kacau-kacir. Terusnya yang kedua ialah kesimpulannya, perlembagaan itu adalah sebagai panduan bagi negara untuk berkuasa dalam setiap perkara. Maksudnya tak kisahlah siapa Perdana Menteri kita bertukar ganti, Mahathir, ganti ini, ganti itu, Muhyiddin, ganti Najib sebagainya. Tetapi mereka tidak boleh ubah perlembagaan. Mereka kena ikut panduannya dalam perlembagaan. Jadi panduan orang yang memerintah. Tak boleh suka-suka ya. Okey, dan juga dia panduan kepada rakyat. Haknya begini, melindungi kita. Jadi kita tahu kita ada hak di dalam perlembagaan. Okey, seterusnya kita juga belajar tentang pindaan perlembagaan ada 2 kali, 63 dan juga 65. 63 kemasukan Malaysia, 65 penyingkiran Singapura dari Malaysia. Okey, kemudian yang keempat, kesimpulannya ialah Malaysia ni unik. Apa yang unik? Kerana perlembagaan kita ni ada 2 ciri yang bergabung, saling lengkap melengkapi, iaitu ciri moden dan tidak mengenepikan ciri tradisional. Ada 4 ciri tradisional, ada 3 ciri moden. Ingat balik ya. Dan yang kelima adalah pembentukan Malaysia pada tahun 63. Pindaannya telah disesuaikan ya dengan kemasukan Sabah, Sarawak, Singapura. Dan seterusnya yang terakhir, pindaan perlembagaan pada tahun 65 telah menyaksikan pemisahan Singapura dari Malaysia. Jadi itulah yang kita belajar pada hari ini tentang perlembagaan persekutuan. Macam mana latar belakang sampailah diguna pakai ke hari ini ya. Okey, sekian, terima kasih.